Hai, saya Bimbalan dan saya sekarang akan tunjuk cara untuk download NVivo daripada Google. So, sekarang kita just tekan NVivo download kat Google. Lepas tu kita kena cari NVivo QSR International. Lepas tekan tu just pergi kepada free trial. Dia akan bawa ke new tab. So, lepas tu insert nama. Dan email yang digunakan untuk membuka akaun ni. So just send verification code. Lepas dapat verification code, just insert lah. So verify our email, password, we just okay. Lepas tu tekan I accept the terms of use and privacy policy. Lepas tu just create account. Lepas dia proses, kita akan dibawa ke new tu. So kita just tekan academic. Customer type is individual. Country Malaysia. State semua tak perlu, just tekan the by confirming dan lepas tu bawah punya tu, lepas tu tekan complete the sign up. Then akan dibawa kepada a portal. Kat sini kita just tekan NVivo 20 for Windows. So software tu akan di-download dekat sini. So selepas download dia akan keluar tab dekat bawah ni, just tekan tu login to my NVivo. After that, lepas tu kita tulis email kita. Next, password. Lepas tu dia akan login dalam akaun kita, jadi dia akan keluar activate trial. So just tekan tu lah. So itu saja untuk download, cara download QSR.
NBivo. Jadi selepas tekan sebegini, just pergi kepada file dan left key. Lepas tu new folder. Tulislah folder mana, file apa yang dia nak masukkan. So bagi ni saya akan tulis interview punya script lah, dia punya folder. So just tulis interview and then just click OK. Lepas tu dia akan keluar dekat sini, dan tekan tu, and we pergi dekat import. Lepas tu tekan files, kita pilih lah file yang mana satu kita nak insert dalam ni. So saya akan tekan interview dan open. So import. Jadi file yang tadi kita dah import tu, nama dia interview juga. So interview script, kita tulis script. So tekan OK. Tunggu sampai hijau tu habis. Sekarang dah habis. So dekat sinilah kita punya interview punya script. That's for the data. Jadi untuk part video ni saya nak tunjuk macam mana cara nak coding sesuatu gambar itu. So tekan ni, double click, and then dia akan keluar kepada gini. Just pergi dekat edit, klik tempat yang expand, lepas tu korang just tekan sebegitu, and then pergi dekat region, insert row. So dekat row ni ada kereta. So there's sebuah kereta. So inilah cara untuk coding sesuatu picture itu, gambar itu. Lepas tu edit lagi, insert row. Untuk ada sebuah tiang lampu. Itu sahajalah bagi part editing code untuk picture, untuk gambar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan bahagian kedua, iaitu cara-cara membuat processing data, iaitu yang pertama sekali iaitu coding teks. Pertama sekali, kita akan pilih teks yang bersesuaian dan kita copy paste dia. Lepas kita copy paste dia, kita tarik dia untuk masuk ke bahagian kod yang bersesuaian. Lepas kita masukkan, kita tekan yang simbol di atas ni dan tekan code selection. Selepas kita tekan code selection, kita akan pilih kod yang bersesuaian sekali lagi. Dan seterusnya kita akan tekan code selection dan selesai, dan ia pun telah masuk bahagian ke kod. Sekian, terima kasih. Itu sahaja untuk coding teks. Seterusnya iaitu yang kedua, iaitu using memos. Pertama sekali kita akan pilih mana-mana file ataupun transcript. Kita tekan. Selepas kita tekan,
kita akan pilih memo link. Dan seterusnya kita akan pilih link to new memo. Dan dia akan keluar macam new memo lah. Lepas tu kita akan letaklah nama untuk file memo tu. Lepas kita letak nama untuk memo tu, kita tekan OK. Lepas kita tekan OK, kita boleh letaklah apa-apa notes pun ataupun apa-apa memo. Kita letaklah. Kita sudah letak. Apa-apa saat pun kamu boleh letak. Lepas kita letak, dia akan keluar simbol ni lah. Simbol macam pin ni, dia akan keluar. Lepas tu dekat memos ni pun kita boleh nampak dia ada dekat sini sudah tersimpan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja untuk using memos. Yang terakhir iaitu coding stripe. Pertama sekali kita akan pilih mana-mana transkrip ataupun file. Lepas kita tekan, kita akan pilih simbol yang di atas sini iaitu coding stripes. Lepas tu dia akan keluarlah most coding, list coding, dan yang terakhir iaitu recently coded. Kita akan pilih recently coded. Kita tekan. Lepas tu dia akan keluarlah code stripe. Dia akan keluarlah mengikut kod-kod dan mengikut warna-warna lah. Contoh, untuk kod motivasi, dia berwarna ungu. Jadi dia akan keluarlah untuk yang ungu. Dan untuk kod stress, kita tekan pula. Nah, dia akan keluar untuk yang berwarna biru lah. Sekian, terima kasih. Itu sahaja untuk coding stripes. Terima kasih kepada rakan sekumpulan saya yang tadi telah pernah membentang pada bahagian 2 tadi. Salam sejahtera Dr. Azizi, saya ucapkan. Okey, saya Ethnia Lee Miki. Saya akan menerangkan pada bahagian yang ketiga. Bahagian ini saya menerangkan mengenai beberapa komponen, iaitu yang pertama adalah identify theme, cluster analysis, explore diagram, dan mind and project maps bagi penggunaan perisian NVivo. Okey, pada bahagian identity, teams ni adalah komponen yang akan mengenal pasti teams, dan seterusnya kita akan melaksanakan langkah-langkah berikut. Kita akan klik kepada AutoCode, dan kita akan lihat auto wizard di sini yang kita akan memilih mana-mana satu theme yang sesuai, dan jadi untuk ini kita memilih identify themes yang pertama. Kita akan klik pada next, dan dia akan mengambil proses dia akan secara otomatik akan generate maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, ini adalah ayat yang ni ataupun maklumat yang telah di-generate, dan seterusnya kita akan klik finish. Kita akan menunggu sebentar untuk melihat dia generate maklumat akhir. Okey, berikut adalah maklumat terakhir yang telah di-generate melalui theme yang ataupun komponen identify theme. Ini merupakan reference dia, code dia ni lah coding dia yang dimasukkan mengikut warna.
yang mana sistem NVivo sendiri telah membuat secara otomatik untuk mengenal pasti tim-tim yang sesuai. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah seterusnya, yaitu cluster analysis. Pada cluster analysis kita akan mulakan dengan memilih pada panel organize. Kita akan klik pada bahagian coding dan coding di bawah codes. Lepas itu pada bahagian codes kita seterusnya akan ke panel atas, yaitu jika kita nampak icon ataupun icon explore, kita akan klik icon explore dan seterusnya kita akan ke diagram. Di sini kita akan melihat icon cluster analysis ya, untuk kita meneruskan ke langkah seterusnya di mana untuk kita menganalisis cluster. Okey, pada bahagian ini kita akan melihat terdapat dua pilihan, yaitu files external dan memos, dan juga codes. Kita akan memilih maklumat yang di-generate melalui codes. Okey, di sini kita akan klik pada bahagian next. Okey, pada bahagian seterusnya ini kita akan memilih select dan kita akan lihat beberapa maklumat di sini yang mana kita boleh memilih untuk memasukkan mana-mana data yang bersesuaian dengan kajian kita, dan juga kita akan gunakan aplikasi ataupun perisian NVivo ini untuk mengenerate data yang kita perlukan. Oleh itu kita akan klik pada bahagian code dan seterusnya kita akan klik OK. Okey, di sini kita dapat lihat codes, dan pada clustered by ini kita akan clusteredkan by coding similarity. Okey, kita akan klik finish. Sementara itu kita akan tunggu dia generate maklumat yang kita perlukan, seperti di screen lah. Okey, jika kita boleh lihat di depan screen kita adalah coding yang telah ataupun coding yang telah dianalisis, di cluster analisiskan. Maklumat-maklumat yang kita telah masukkan tadi dan telah di cluster analisiskan, dan ini merupakan paparan dia. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan ke bahagian seterusnya ataupun ke komponen seterusnya, iaitu how to explore diagram. Terlebih dahulu kita akan ke icon di sini, ke coding, dan seterusnya ke panel codes, di mana kita akan nampak paparan seperti ini di hadapan screen kita, dan seterusnya kita akan klik pada mana-mana bahagian yang kita telah lihat di hadapan ini, yaitu kesihatan mental, motivasi, dan saya akan memilih stres, dan saya akan pada icon explore, dan seterusnya saya akan klik pada bahagian diagram, dan saya akan buat ataupun klik explore diagram. Okey, dan melalui perisian NVivo kita telah lihat bahawa ini adalah paparan explore diagram, di mana kalau kita klik pada responden contoh, sebagai contoh mengambil contoh responden 2, kita boleh change focus. Kita akan lihat lebih banyak pecahan ataupun maklumat yang kita boleh lihat melalui coding pada explore diagram, dan kita boleh membuat ataupun melihat keadaan asal dengan menekan punat ataupun button back tadi. Berikut adalah mengenai explore diagram. Terima kasih.
Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke komponen ataupun bahagian bagaimana untuk membina ataupun menyediakan project maps. Pada bahagian ini, klik di paparan skrin kita, klik pada button explore dan seterusnya pilih maps, dan pada paparan maps itu bolehlah kita pilih project map untuk ke langkah seterusnya. Okey, kita boleh letakkan apa jua tajuk projek kita bagi membolehkan kita meneruskan langkah seterusnya bagi komponen ini. Kita akan klik OK. Okey, kita akan seterusnya ke panel Add Project Item. Di sini kita boleh pilih pada bahagian Codes. Okey, pada bahagian Codes ini terdapat maklumat-maklumat seperti berikut. Dan seterusnya saya akan pilih lagi ke Framework Matrix. Okey, dan seterusnya kita akan klik OK untuk kita generate maklumat yang kita perlukan, yang mana akan disediakan oleh perisian NVivo ini. Okey, perisian NVivo telah generate maklumat yang kita perlukan untuk membina project map. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.